Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Hajah Su, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan, keberkatan, yang mana mudah-mudahan akan memberi kemenangan dan keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebagaimana yang telah lalu kita sambung bacaan hadis yang tak habis pada kuliah beberapa bulan lepas, iaitulah kita menggunakan akan kitab Iqtarabatis Sa'ah, kiamat hampir tiba, yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada hadis yang ke-35, sambungan hadis yang ke-35, iaitulah 15 maksiat yang menurunkan bala. Jadi malam ni nisfu Sya'ban lah dah. Kaki kita terang bab nisfu Sya'ban pula. Jadi dua boleh insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqah wa jafa abah wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardhalahum wa akrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumuru wa lubisal hariru wa tukhidatil qiyanu wal ma'azifu wa la'an akhiru hadhihi al-ummati awwalaha falyar taqibu 'inda dhalika riha hamra'a aw khasfa aw maskha. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Iaitu yang pertama, apabila harta kekayaan negara berada di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Yang ketiga, apabila zakat dijadikan hutang. Yang keempat, suami mengikuti kemahuan isteri. Yang kelima, anak derhaka kepada ibunya. Yang keenam, sedangkan ia melakukan baik terhadap temannya, kawannya. Yang ketujuh, anak menjauhkan diri daripada ayahnya. Jadi kita pergi tengok nombor 7, kalau tak silap lah. Iaitulah bala yang ketujuh yang dilakukan oleh umat akhir zaman. Anak-anak menjauhkan diri daripada ayah. Anak-anak jadi jauh dengan ayah, jadi baloh, jadi dok tegar, jadi pci ke ayah kandung sendiri. Bukan ayah akak, ayah kandung. Sedangkan dia berbaik-baik dengan kawan-kawan. Kawan-kawan dok baloh pula. Bila dengan ayah jadi baloh, jadi pci, jadi dok tegar. Ni ramai ni akhir zaman ni. Jadi dok tegar ayah, jadi berjauh dengan ayah, jadi duduk suku tak mau balik rumah ayah. Ni ramai. Kebanyakannya kalau bak ni balah dunia. Nampak? Tak ada balik terus rumah ayah. Mudah balik rumah ayah lah ulayang. Masa motor. Wih lalu. Nampak? Dia kata ayah dia bodoh. Pada hadiah masa kecil ayah dia tukang tanggung nak pakai. Cari seng. Kerja daripada pagi sampai petang, daripada gelap sampai gelap mula. Daripada gelap sampai gelap, daripada gelap sampai dak balik-balik kena balik. Nak cari nafkah sesuai nasib kepada anak-anak. Bila anak kenal dunia, ada maknanya pekerjaan, ada jawatan, besar jala dah, jadi bermusuh dengan ayah. Faham? Nak balik bukan jahnang bermusuh dengan ayah. Kak 60 musuh dengan ayah. Nampak? Kih benda, kih harta, kih tanah, kih pitih. Ada padang. Sedangkan apabila anak-anak itu derhaka kepada ibu bapa, buatlah amalan apa sekalipun, Tuhan tak terima. Amalan jadi tergantung. Baca malam ni nisfu Syaban ni. Malam nisfu Syaban. Nisfu ni makna separuh. Separuh ni belah 2. Jadi malam ni malam 15 daripada bulan Syaban. Nampak? Jadi malam separuh daripada bulan Syaban. Separuh Arab panggil nisbun. Mana 15 hari lebih kurang nak puasa tu tak? Habis Syaban, Ramadan ke Syawal lalu. Tak raya lalu. Antara hak Nabi kata Allah Ta'ala tidak akan terima, Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa walau pada malam nisfu Syaban, dosa orang yang derhaka kepada ibu bapa. Ni malam ni malam besar ni. Malam ini adalah suatu malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Maksudnya Allah menurunkan akan rahmatnya, kata ulama-ulama tafsir. Bukan Allah Ta'ala turun macam turun helikopter kan. Maksud Allah turun sini, Allah menurunkan akan rahmat dia. Allah menurunkan rahmat dia tiap-tiap malam.
Dan tiap-tiap malam dia special malam ni sama je lah dah. Tiap-tiap malam erti kata ulama-ulama, kalau malam yang lain, kalau bukan malam nisfu Syaban, 2/3 malam. Malam itu malam rahmat. Allah turunkan rahmat. 2/3 malam ni pukul 2, pukul 3 pagi ya. Pukul 3 pagi siapa dia jaga malam. Atau kapek tidur, betul tak? 2/3 malam ni Allah menurunkan rahmat. Ada pun malam nisfu Syaban, Allah turunkan rahmatnya lebih awal daripada itu, yakni dengan masuknya waktu maghrib. Ni turun rahmat ni. Dah turun rahmat benda ke Ustaz Jasin lalu dah. Dia tidak ada amalan yang khusus sabit dengan hadis ataupun ayat Quran yang Nabi menyuruh supaya kita berbuat apa-apa ibadat yang khusus pada malam nisfu Syaban. Mana dak sunat atau dak wajib pada malam nisfu Syaban membaca Yasin. Siapa baca Yasin dapat pahala sunat. Dan Nabi suruh dak baca Yasin pada malam nisfu Syaban dak. Pasal tidak ada amalan yang khusus. Ada. Suruh baca Quran pun tak ada. Suruh maknanya baca surah Kahfi pun tak ada. Suruh baca surah Baqarah pun tak ada. Suruh kuliah pun tak ada. Tak ada. Hendaklah pada malam nisfu Syaban kamu mengadakan kuliah-kuliah perdana. Ada hadis itu. Suruh sedekah tak ada kau. Suruh sedekah pun tak ada. Suruh benda lagi. Suruh buat makan pun tak ada kau. Malam 10 tak ada. Nabi suruh pada malam nisfu Syaban hendaklah sekalian kamu bawa ondel-ondel tau. Atau bawa pelupa nak serajuk seorang tak ada. Dah benda lebih malam nisfu Syaban diperbanyakkan akan ibadah. Kerana apa? Kerana pada malam yang Allah Ta'ala janjikan rahmat dan keampunan. Pasal apa kita tak melipat gandakan ibadah pada malam yang begitu berkat? Malam berkat turun rahmat yang mencurah-curah awal dah pula daripada maghrib sampai ke subuh esok. Dekat kita nak dengung saja gulu rokok daun. Maka kalau orang cerdik, ada akal, ada otak, maka dia buat ibadat lebih daripada malam-malam yang lain. Maka kalau malam lain, malam Jumaat, malam apa kita baca Yasin sekali, maka baca 3 kali, lipat ganda. Dah wajib baca 3 kali? Dah wajib. Cuma ulama-ulama ajar siapa baca Yasin 3 kali, baca Yasin 3 kali. Bacaan yang pertama kita niat macam mana? Kita niat supaya umur kita panjang. Bacaan kali kedua apa yang kita patut niatkan? Supaya hidup kita berkat. Bacaan kali ketiga pula apa yang patut kita niatkan? Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kerana ada riwayat mengatakan pada malam nisfu Syaban jugalah para malaikat mendapat suratan tercatat tarikh kematian sekian manusia. Malam tu, maknanya malam ni baru malaikat tahu Dalah ni mati bila, Mama ni mati bila, si pulang bin si pulang ni mati bila, si pulanah binti si pulang ni mati bila. Setengah riwayat kata malam nisfu Syaban. Dah kata malam tu kubur baru, ya, tapi itu hadis dhaif. Boleh riwayat, silakan. Ada pun hak kata baru tiap-tiap hari sebenarnya silih berganti. Malaikat dia ada 2 shift, subuh dengan sore, tiap-tiap hari. Bagian subuh tulis amalan kita. Hak bagian siang selesai, matu naik, turun hak bagian sore pula, bagian malam. Tulis amalan bagian malam pula, buat benda tengah malam. Siang tadi hijau dah, dari makan ke darah. Tengok malam pula lagu mana. Gi dengar ke, gi zikir ke, gi surah bala ke, gi duana. Tu
Jadi penuhilah buku-buku catatan amalan kita, buk-buk kita dengan amalan-amalan soleh. Kerana kata ulama-ulama, antara tentera-tentera Allah yang menjaga diri kita adalah amal soleh. Nah, tentera yang menjaga dan memelihara kita, amal soleh. Nampak? Kerana amal soleh lah yang menjaga kita daripada kehancuran. Amal soleh lah yang menjaga diri kita daripada maksiat. Amal soleh lah yang menjaga diri kita daripada wak dosa. Amal soleh lah diri kita daripada wak kemungkaran. Dia jaga kita. Bukan sahaja di dunia, bahkan dia jaga kita juga di dalam kubur. Amal soleh. Bukan saja dalam kubur amal soleh jaga kita, bahkan jaga pula pada hari akhirat. Amal soleh jaga dah. Riwayat lain dia kata apa? Hari akhirat lagi Quran akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala. Antara surah yang berhujah di hadapan Allah, Baqarah dan Ali Imran. Dia berhujah dengan Allah agar menyelamatkan si pembacanya. Pasal rajin ingat baca Baqarah, Ali Imran atas dunia. Berhujah sampai bila? Siapa tuang punya baca dak masuk neraka. Hebat Quran. Ni surah lain dan surah lain dia ada kelebihan lain. Dan surah Al-Mulk bahagian dalam kubur, alam barzakh. Surah-surah lain dia ada kelebihan dan faedah masing-masing. Dia tak ada surah ni komang tau. Ada. Maka komang mana ada surah Quran kan, mana ada komang. Lepas tu tak kena setengah daripada masyarakat kita bila tu imam baca surah pendek komang. Baca apa kul huwallah. Tak kena. Kul huwallah kalamullah juga, bukan kalamun nas. Imam baca pendek, inna a'tainakal kautsar. Komang surah. Mana ada surah komang pada? Tak ada. Hak komang mung komang. Ada pula surah pendek komang. Pendek ke panjang ke sederhana ke tebus situ tebus sini tebus situ tebus sini, asal Quran tu lebih. Setengah kita sagangnya kena Ismail Isa panjang-panjang. Dah. Bacalah apa surah pun agar sempurna, kemah balik terbaik. Ada jadi bunyi gitu nak? Ada tak? Dia baca kulhu kan? Komam dia pendek surah komam tu. Mana ada istilah komam dalam ayat Quran ni? Jangan kita maknanya kondeng dalam apa benda ni agama, ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan. Sahabat rajin kondeng. Ada seorang sahabat lain baca Quran, baca kulhu amma. Jadi panas saing ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si pulang ni kalau jadi timang kau tak ada surah lain, baca kulhu tak mau. Isa kulhu, garik kulhu, abihim tiada kulhu tak mau. Kulhu Allahu ahad itulah. Suratul Ikhlas, kulhu. Nabi kata dah panggil dia. Panggil. Kawan ni sedap dah rasa. Panggil memang Nabi nak belebeh sangat. Tak dah. Panggil betul sungguh mau baca kulhu tiap-tiap rakaat sembahyang. Garik kulhu, isya kulhu, subuh kulhu. Sahabat dia kata betul sungguh. Nabi kata kalau begitu surah ini akan menheret kamu pada hari akhirat untuk masuk dalam syurga. Dengar gitu nyandau sahabat. Nampak? Tukang komplain itu bingung tu. Nyesal lagi komplain. Tidak ada, jangan komplain. Barang surah apa jua yang timang nak baca silakan. Rasa komplain ke? Itu komplain sok mau dak kena hak mau. Dak baca surah panjang kat dah mu tak imam. Mu tak imam mu jadi mayang garik, lepas tu baca yasin habis. Bagi-bagi tak ada masalah. Betul tak? Takut tapi bila aku belakang je aku belakang. Tak ada masalah apa jua surah boleh kita baca.
Jadi nak baca Yasin malam nisfu Syaban pun boleh, nak baca Baqarah pun boleh, tak mau baca nak berzikir saja boleh, nak tahlil saja boleh, tak mau baca Yasin, tak mau baca Quran boleh juga. Tak mau baca Quran, tak mau berzikir, nak kuliah saja boleh juga. Pasal tak ada sebut khusus amalan apa. Cuma suruh perbanyakkan ibadat. Tak mau kuliah, nak sedekah boleh, sedekah boleh juga, sedekah ibadat juga. Nak sedekah malam ni kita nak sedekah, nak bola dalam tabung 20,000 boleh tak masalah. Tabung malam ni nak buat makan boleh ke, tak ada masalah. Sore ni kita dah buat kuliah, dah buat ceramah, dah buat zikir, dah buat baca Yasin, dah buat sembahyang sunat, dah buat apa, dah buat benda, nak dengar ramai-ramai boleh juga, tak ada masalah. Nak dengar ramai-ramai, mu tengok aku tengok mu. Dah ada bila pun tidur atas ribu timang. Nah, tak ada boleh. Habis mayang Isya kan makan. Dah malam sepuh gini malam sepuh memang gini makan saja. Boleh. Dah yang salah setengah daripada masyarakat kita ingat ke malam sepuh saja kena mari surau. Malam lain dah payah mari, dah apa malam sepuh dah boleh dak mari, kena mari. Berapa kena mari? Lama gitu, lama tiap-tiap tahun. Dah boleh tu dak kena. Ia kira mari surau malam sepuh saja. Lepas tu malam sepuh kat mana-mana surau masjid, Allahu Rabbi. Papnah. Molek dak jumpa jari timang, dah timang kecil. Tinggi sikit daripada spambok timang. Nak malam sepuh penuh orang dah rajin mari ada jenis surau gitu. Itu malam sepuh beci kan, bukan beci malam sepuh, beci hak ni hak jenis sandiwara. Malam lain tambu mari malam sepuh saja mari. Berapa malam sepuh mari dah tukar bok pelotok mu bok dah kan, bok tukar bok dah, malam lain tak mau tukar. Malam lain tukar juga ada tu awal kedai malam sepuh. Biasa tutup kedai pukul 5, pukul 3.30 tutup dah. Wah tutup. Biasa pukul 12 tengah malam tutup petang tutup dah. Mana tutup awal kedai guting tutup awal kau? Kedai guting tutup awal juga. Pak nak guting payah. Itu awal belaka habis mana awal kan mana ni kan sepuh habis sepuh habis ni peringat bang malam ni sepuh jangan lupa bang bawa raju. Bawa raju pasal apa? Nak bahang kuih binawe punya bini Ustaz suruh bawa raju, surat Yasin dah awak. Orang dah malam sepuh awak surat Yasin dah jenis surat baca Yasin malam sepuh. Bawa surat Yasin dah. Bawa raju. Pak bawa adalah kecil ni. Dipak kecil. Isu dia. Pasal nampak dah malam sepuh kuih banyak. Beranak jujur ni. Ngenyonya bi beratah ni. Dengan apang balik, apang dewa, dengan si kunyi, betul tak? Kuyak cotek-cotek Allah. Apa belanja ali tengok. Yasin dah macam mana dah balak orang dah Yasin. Dah nak jember nak kerja ketiga kali. Nak baca 3 kali surah Yasin malam nisfu Syaban hukumnya harus. Tapi jadi haram bila baca selerak tabuk. Nak kerja ketiga kali tak apa boleh, tapi biar tu aja. Negak macam gepa mula orang. Hanya baca Yasin Allahu Rabbi. Timang kau cerdik juga. Baca malaikat dah mu ketua bacaan Yasin kan. Baca biar camel. Laju juga timangnya. Ya si Al-Quran lagi macam ke hak duduk tu kau curah lanjut tu. Belah kandang kau. Lelek nak supaya bacalah molek. Dah mu nak ambil 3 kali baca Yasin 3 kali, nak ambil fadilah lebih lagi. Janganlah siapa pada yang haram. Baca biar jurah.
Nah, tak boleh zat jadi kelaju baca sekali. Sekali sudah. Kita baca sekali biar lambat ada apa asal tu. Sampai tak? Daripada baca 3 kali dah betul habis. Yasin betul, orang lain dah betul lagi. Nah, baik baca sekali tapi betul. Tapi kalau baca 3 kali tapi betul lebih baik. Tapi goliknya begitu. Macam-macam jenis gagal, nah. Malang ni habis surat Yasin habis. Tinggal Quran hafal. Nampak? Quran hafal je ni baca Quran sama tak apa. Nah, kali buka je pun lalu dak je baca. Tak malang ni jari. Kerana temu kerana. Dah rajin baca Quran. Yasin tak temu jari. Nah. Apa habis 3 kali Yasin Kerana. Nah, tema 3 batang pun lupa faham. Dia kerana lagi. Dia tak kena kita dah. Pasal apa saat ni? Kita jauh daripada agama, jauh daripada Quran. Beramal nak ikut ke musim. Kaki mari bulan Ramadan, kira musim wang ibadat. Ramai pula turun surah, turun masjid wang ibadat kepada Allah. Pasal apa? Seolah-olah ibadat ini macam musim wah dokong, musim wah durian, musim wah duku, musim wah semeta. Nah, musim wah gak papnah dia jalan jual durian. Betul tak? Ibadat bukan gitu. Selagi mana Allah Taala beri kepada kita nafas, boleh menafas, kita hamba Allah, wajib buat ibadat kepada Allah. Sikit atau banyak, sunat atau fardu, buat ibadat semampu kita. Hak fardu memang kena buat dah, hak sunat. Nah, dia gitu nah. Jangan malang-malang sepu saja mari. Mana-mana masjid, mana-mana surau lah. Dak kata surau ni umum. Dia tasirah kuliah ni dah dia kata kau. Dia kena umumnya dak boleh sebut nama. Ada orang disuruh sebut nama ustaz. Mana boleh sebut nama? Tak boleh sebut. Nah, sebut nama dia jadi mengumpat. Kuliah ni bukan majlis mengumpat, bukan majlis ghibah, bukan majlis untuk kita sebar fitnah, tapi majlis untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sebut nama. Nah, tazkirah dalam YouTube ke, dalam online ke, dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, jangan sebut nama. Melainkan nama yang telah digazet oleh Allah sebagai ahli neraka, tu boleh sebut. Macam Fir'aun laknatullah boleh sebut. Faham ni? Abu Lahab, Tan Sri Abu Jahal, tu boleh sebut. Nah, masa sebut jelas dah dalam Quran, dalam hadis ahli neraka. Tu boleh sebut. Ada pun haji mak kampung kita, haji dalah naik wakonyo. Nah, cik mak naik Grab. Tu kita boleh sebut nama wala diwak maksiat pada Allah. Haram. Pasal kita tak tahu kesudahan hidup seseorang manusia. Barangkali hari ni dia buat maksiat, esok dia jadi wali Allah. Hari ni kita jadi wali Allah, barangkali esok kita jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia gitu. Jadi malam nisfu Syaban sebut dalam kitab Uqudul Lujan fi bayan huquq az-zawjain, Allah Taala mengampuni dan bersedia mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban, melainkan beberapa dosa. Termasuk dosa ni derhaka kepada ibu bapa Tuhan dan ampun walau malam nisfu Syaban. Banyak. Malam nisfu Syaban ni Allah sudi memaafkan kesalahan hamba walau banyak mana pun, sudi, dengan syarat kita minta ampun kepada Allah. Melainkan kata ulama-ulama dalam hadis yang lain dosa syirik kepada Allah. Dalam kitab apa benda ni Uqudul Lujain, lebih kurang 10 atau lebih dosa hak Tuhan tak ampun walau malam nisfu Syaban. Dosa syirik pada Allah, dosa orang yang mengekali mudminul khamru, orang yang mengekali minum arak,
Mudminul zina, orang yang mengekali zina, dak taubat. Zina dak taubat, zina mau zina. Orang lain zina juga taubat, dia tak taubat. Maka dia pada malam nisfu Sya'ban sekalipun tak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli nujum. Nah. Bukan apa benda ni, tak tenung nasi lagi. Nah, meramal nasi. Tengok tapak langang. Tu ahli nujum tu. Haram tu, tak boleh. Nah, tukang tilik nasi, tukang tenung nasi dan mendatangi tukang tenung nasi, tukang tilik nasi, dua-dua haram lagi. Tengok tapak langang. Tak lama dah ni. Tengok. Nah, tak lama macam tu. Tak lama nak faham tanah ni. Dah ada tak jadi kita. Oh, ipo caya baru. Mu tahu dah ni. Nah, dah betul sungguh. Kebetulan. Nah, supaya apa? Supaya kalau orang tu hamci menambah kebencian Allah. Menambah kemurkaan Allah. Kau sesak. Aku kata dah mau kena percaya dia tu mama. Dia bisa. Kau sesak. Nah, mudah percaya siapa suruh. Kau sesak, bertambah sesak. Tukang sihir ni dak apung pada malam nisfu Sya'ban. Nampak? Ahli sihir. Nah, ahli sihir ilmu hitam kau anda lah. Nampak? Yang mengamalkan akan ilmu sihir, sama ada ilmu sihir awak tunjuk orang atau ilmu sihir awak khianat orang, dua-dua haram lagi. Nah, tu bomo siang, tu bomo malam kau anda. Mari temu dah mana gamak. Ni dah nak ni laki bini biar cerai jumpa tu bomo. Tu haram, tak sah. Ibadat dah terima. Walagi Mekah 4 kali sebetul sekalipun tak terima. Nah, pasal apa? Mendatangi dukun-dukun, bomoh-bomoh yang haram, yang mengamalkan ilmu hitam atau ilmu sihir. Dah lepas dah orang kena zat kita lepas dia gak jumpa tu bomoh. Maka istighfar kepada Allah. Taubat dengan taubat nasuha. Awak mana zaman dulu gitu bodoh. Tak suruh dah risau kan, tak tahu benda. Bila risau kan, aku tahu Allah. Kalau gitu banyak aku balau sama dulu deh. Nah, muju Allah pilih kita boleh duduk stop pada malam-malam kuliah agama di mana-mana masjid, mana-mana surat. Kalau Tuhan tak pilih, kira lagu sama pakai mampu benda malam. Nah, orang bermusuh dak apa kau? Nah, melainkan minta maaf. Minta maaf dah. Nah, dia tak mau maaf. Sudah bahagian kita selesai. Bahagian dia tak selesai. Tak selesai ke mana pula? Hari akhirat dia akan kena soal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang minta maaf selesai dah. Ada tak kita minta maaf tapi dia tak mau maaf? Ada kan? Minta maaf dah. Layak aku. Maaf apa maaf? Dah lama minta maaf dah ni kita ni malam nisfu Sya'ban. Nah, dah lah kita dah dengar hadiah orang ganja apa semua malam tu kalau kita bermusuh. Nah, Tuhan ada apa dah siap dulu aku. Sepu. Dah jadi herahkan gitu kan. Ada tak? Nampak ni. Nah, jadi herah payah nak berlembut hati. Dah aku minta maaf lah. Dah mau minta maaf ke tak mau maaf? Tak apa ke mati aku tujuh keturunan. Hebat dia. Nah, pasal dia dengar dalam gambar kata gitu, dia pun kata gitu kan. Dalam gambar kan gitu, aku dah akan maaf sampai aku mati, 7 keturunan. Kalau dalam gambar kata 300 keturunan. Dia tu dia gambar TV 3, TV 2, TV 1, Astro tu gambar TV dia tu tok guru dia. Nah, kami minta maaf macam tak ada rasa dengan Allah. Kalau Tuhan ada maaf, mana? Akhirat kaki dua ni mari. Nampak? Minta maaf. Dah maaf tak? Ada maaf. Wahai Allah, aku dah maaf. Berat dosa dia. Kalau begitu dosamu dengan aku, Tuhan kata Allah, aku dah maaf kau. Kau dengar maaf. Dah. Kalau dah maaf dua-dua, sunat aku lagi dulu. Maka hak kata dah maaf tadi, baiklah wahai Allah, aku maaf. Kita tak bermaaf orang boleh, biar kita tak ada dosa dengan Allah. Tak apa kan?
Dan kita ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan Allah Taala. Allah banyak dosa kita ni. Berpiku-piku 3-14 kontainer sehari-hari buat dosa dengan Allah. Takkan tak mau minta maaf dengan Allah. Maka orang minta maaf dengan kita, maafkan. Maaflah. Nah, apa aku maaf lama oleh kerana malam ni malam sepu, aku maaf. Aku maaf. Nah, kita sambung palah pula malam malam lain. Tak boleh kira pada. Nah, Allahu Rabbi. Kemudiannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Ni yang ke-8, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Lagu mana pula? Suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Dah kalau orang kuliah macam ya tepit ngomong mana kira bala ke mana? Jawabnya dah. Maksud suara-suara yang ditinggikan di dalam masjid adalah jenis percakapan yang tidak layak dengan tujuan didirikan akan masjid untuk sembang benda-benda hak sembang dalam masjid. Sekata ulama-ulama, seperti sembang benda-benda dunia atau benda yang lara-lara melampaui batas di dalam masjid, di dalam surau, maka hukumnya adalah makruh. Dan kalau gitu boleh tak kita nak sembang hal dunia dalam masjid? Boleh tak? Jawabnya boleh, tapi sedikit. Boleh dah. Boleh. Jangan melampau-lampau. Kerana bukan tujuan didirikan masjid surau untuk kita kumpul ramai-ramai sembang hal dunia, kan? Kan tujuan tu orang buat surau masjid tu tak? Tujuan ibadah. Maka bila tujuan ibadah kita nak selit hal dunia sikit-sikit, boleh. Ada pun jenis bising wah tu orang faham dah tu. Tu memang haram dah. Maka kiaslah dengan bisingnya suara budak-budak. Mana suara budak-budak? Bawa budak-budak mari masjid surau, patu buat bising. Boleh bawa dah budak-budak? Jawabnya bawa budak-budak masjid surau boleh. Yang tak boleh budak-budak tu bising. Mengganggu. Maknanya orang buang ibadah, barulah tidak boleh. Maka kalau jenis anak bising, boleh bawa tak? Boleh bawa, tapi ibu bapa hak bawa wajib jaga anak-anak dia daripada bising bangun. Gitu pula. Bukan kata tak boleh bawa tu, boleh bawa tapi kena jaga. Rohok lah sikit, kena pesan banyak kali, duduk diam. Banyak kali jadi payah lah kita nak concentrate. Nak duduk depan memang payah dah. Memang kita duduk belakang sekali dah biar anak. Pasal apa senang kita nak cekit kau. Kalau bising tapi kalau bising sikit-sikit tak apa. Budak-budak budak-budak kita hari surau, hari masjid. Lepas tu nak suruh senyap siapa kisah kan dia? Tu bukan budak-budak. Ada tapi budak-budak bisu. Hari 3 bah tak ada hal, senyap. Cakap sikit cakapnya bisu. Sekolah bisu. Bukan maksud tu. Maksud budak-budak biasa dia dah jenis bising. Sikit-sikit maaf pada syarak. Tak apa dah. Ni mari daripada awal sampai ke akhir bising mo. Start turun daripada motor, wah bising mo. Tengah makan tupak macam bising kau. Bukan kata tengah semayang saja bising. Kalau gitu kena jaga biar apa benda ni biar bersungguh. Payah nak jaga kau ni sampai mana kita ni bising gini. Kalau gitu tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Sampailah dia telah tak boleh dikawal, maka baru dia bawa semula. Bukan tak boleh bawa siapa ketua. Siapa ketua nak dah mudah mesti bang terus nyaklah.
Nah, dia gitu nah. Ada kat kita jadi makmum 2 3 4 orang ada reti basi. Budak-budak bisi je kau. Tak kena lah. Nah, jangan marah budak-budak. Pesan, jangan bisi. Bisi okey ya. Dia pergi je kau kawan tu. Baik. Sebab tu baik tarik kawan tu. Tak? Memang dah gila surai sao, tak gila. Amo pergi surai, ada orang gila babi di tu. Nah, tu ada kena kat kita tak? Kita nak suruh budak-budak mari sejik, mari surai biar ramai. Kita daripada kecil wajah hak dah ke dia. Nah, biar pandai psikologi je bagi. Ni bising dia, amal tengah banyak dia. Jangan bising esok. Okeylah boleh tak okey. Ni juga kau. Tak makan pun jangan. Ni jangan makan misi bangun. Dia jangan makan. Nah, ada pula kita pandai ra'i kepada budak-budak. Budak-budak ni VIP. Nabi ra'i kepada budak-budak ni macam mana? Nabi kalau jumpa dengan budak-budak atas dukung, Nabi tiung. Tu. Kita dengan dukung anak cek. Sahabat dukung anak cek. Jumpa lalu kat Nabi tium. Sahabat kata, ya Rasulullah, aku aku tak je kasih sayang gini pada anak aku. Mana dah nak tium anak. Padang tium mak, dah nak tium anak. Nabi anak orang lain Nabi peluk tium. Cik lah jangan tiga tanang. Dia kata nang tiung jeng terajang di ayah dia. Cik atas dukung. Atas dukung dokan tiga tanang dukung. Nabi gurau dengan budak-budak dengan cucu dia Hasan Husin naik kuda atas Nabi jadi kuda atas belakang. Tu tengok Nabi rahim budak-budak. Tengok Nabi nak surat makan apa budak-budak lalu Nabi panggil. Nabi panggil. Ajak makan sama. Allahu Rabbi. Ni sunnah yang patut kita hidupkan. Tengok nak makan, dah nampak budak-budak lalu. Nabi panggil, ya ghulam. Budak, di sini. Makan tak? Budak-budak nampak Nabi tengah nak makan. Mari ya. Makanan. Budak-budak wahai makanan dah. Duduk tu baru capai kuih. Nabi kata, kul bi bismillah. Jangan ambil lagi. Baca bismillah tu. Budak-budak pun baca bismillah. Ambil ondel-ondel buang dalam mulut. Tapi bukan ondel-ondel lah. Makanan. Kita ada gitu. Kita kalau makan surau, budak-budak luar. Luar apa budak-budak. Kat koloh punya makan. Budak-budak belakang tu. Luar apa mau. Ada kena dah. Budak-budak dalam. Budak-budak dalam. JK luar. Tu baru kena. Makanlah koloh. Umpamanya. Dia gitu. Ra'i budak-budak. Budak-budak dulu jamah makanan. Budak-budak dulu ambil ayam hak dia suka. Bagang dia beri. Tak. Orang dari dia. Ambil lah, saya bagi lagi tak? Okey, baru orang tua yang mau. Tu pasal kita makan ayam berapa lagi lah kita makan ayam. Budak-budak baru nak makan dah. Budak-budak lek kedang mau budak-budak. Habis ayam saya dah ameh budak-budak. Budak-budak nak ayam je nak siam pun. Dah habis dah. Budak-budak kata masih bodoh. Mau tembang dengan segala jauh. Berat nandang kita dah. Tak pandai orang itu budak pun nak isu kau. Ni yang muka-muka jahat saja dia. Bukan suka ni lah. Jangan marah, bukan suka ni, suka lain. Tak pandai tak. Tengok orang muka gerah gitu. Kena pandai senyum ra'i. Biar muka kita dekat. Bila senyum, orang dekat. Betul tak? Antara kesilapan kita, muka kita tak anda. Kalau ra'i korang, payah untuk senyum. Nak hak jenis hak ada jawatan Allahu Rabbi muka macam imakau. Ada kena benda ni kena ubah balik ni tolong ayat malam sepu. Jangan marah. Nampak? Dulu okey dulu. Jumpa dengan orang kampung, jabat salam, beri salam dengan senyum, dengan apa, dengan suka, dengan ni ada jawatan dah jadi lain macam muka dia.
Kerah ketung dak senyum langsung. Nah, lelek macam Terminator. Muka dah senyum betul tak? Berat nana. Dah kita jawatan tinggi dah. Dulu ada jawatan. Le ni ada jawatan dah le ni. Ketua kampung dah pula le ni. Tapi ada senyum. Jumpa dengan rakyat jelata. Assalamualaikum. Apa khabar? Oh, lama dah apa? Nak cok khabar dah. Okey. Ni apa benda? Kerah ketung. Orang nak minta cok malah. Nah, wayah mari gicok wayah muka apa gitu. Macam suruh depan muka. Apa jua jawatan lah. Makin tinggi jawatan patut makin tawaduk. Pasal makin tinggi jawatan makin banyak akan soal oleh Allah Taala pada hari akhirat. Betul tak? Jawatan menteri susah hari akhirat. Jawatan menteri susah payah. Jawatan raja, jawatan presiden, perdana menteri, jawatan exco. Jawatan-jawatan itu jangan kita nampak besarnya gaji, besarnya elau, tapi nampaklah sebagaimana besarnya tanggungjawab dan bala yang akan kita pikul kalau kita tidak takwa akan menyusahkan kita selepas kita mati esok-esok. Itu boleh jawatan kau suka sangat. Siapa lambung? Nah, lambung terus menteri. Nah, ya au dum jatuh. Nah, sukaan sangat boleh jawatan patut nangis Macam Umar bin Abdul Aziz nangis tambuh. Nangis ambuh. Kita nangis pasal tak boleh tau. Kita nangis pasal tak boleh jawatan. Aduh sungguh. Umar bin Abdul Aziz nangis tambah jawatan. Orang wi juga pasal orang nampak dia layak. Nampak? Tu kita. Orang macam mana kita kan? Kemudiannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Yakni orang yang jadi ketua adalah orang yang terhina. Maksudnya orang yang tidak layak jadi ketua. Lagu mana dia boleh jadi ketua? Masa apa? Tak layak dia. Orang pilih. Maka naiklah orang-orang yang tidak takwa memegang jawatan-jawatan penting di dalam negeri dan negara. Maka bila tidak layak, maka dia akan menggunakan jawatannya itu pada kursi kodam. Bagaimana kali? Yang hafsah sekali, agama sudah tentu akan menjadi porak poranda. Pasal dah tak layak, tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu, orang jahil mereka lagu mana? Boleh berlaku barang siap. Halal berlaku walau haram dah. Tak layak, tak ada ilmu. LGBT boleh. Homoseks boleh. Zumba boleh, berjoget boleh, habis ibu boleh berlaku. Tak boleh, kuliah tak boleh. Tu tak boleh tu. Kalau orang yang tidak ada ilmu. Sebab tu kita nak orang yang ada ilmu, orang yang layak, orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh beritahu. Macam pilih laki, pilih bini ke? Kita nak anak soleh, pilih laki bini hak soleh, hak solehah. Ni laki mayang budak, lepas tu nak anak bila syak-syak bisa jadi macam Imam Syafi'i. Ayah. Gua mana Imam Syafi'i gua mana? Ayah luar pandai. Dah tengok cerita Syekh Abdul Qadir Jailani tu. Ayah dia apa dia? Kawan bang. Betul tak? Pemuda yang soleh yang berjalan di susu sungai lapar perut. Dah ada nampak wiper ngalir ke sungai Sekayu. Ada wiper cuti diri. Dak cakap banyak, ambil kau wala ulu. Kekah. Sekali kekah. Unyak ke gemuk pulang.
Baru mari telitah kok balik otak. Apa dia? Nah. Apa kekoh. Atau jadi air pung. Nah, dah. Apa kekoh. Nah, Mak Saleh pun ambil air dia, okey buat lambang air pun. Nah, maka dia pun bingung. Sudah dah ada tuang ni, takkan wiper benda tu. Dalam air anyut gitu mesti ada tuang. Lalu dia pun pergi cari tuang. Jalan kaki tu, lalu kok susun sungai tengok ke mana ada pokok wiper. Jalan akhir temu. Pokok kebun wiper rupa-rupanya. Masuk dengan apa risalah apa semua, tuang ni kebun wiper kita. Orang dengar tak? Dahlah kita ni wiper putih anyuk ni, jadi kita pun pergi makan kekok. Tak berhabis sekali keruk pun. Jadi berasa takut dengan tuang pun tak tahu, takut makan haram apa semua. Jadi dah ni tuang jumpa tuang dah ni, jadi saya nak minta halal. Tuang liar juga. Anak halal gitu. Wah. Nah, dah waktu saya ganti dah. Lama. Pada apa cuti. Percaya kan hak puji so. Saya ganti dah lama. Dah tu. Awak sebagai mana yang ganti rugi, awak kerja dengan saya. Akhirnya saya kerja cari berapa hari? Bukan hari bawah 7 tahun. 7 tahun bawah nyanda kawan tu. 7 tahun 3 kali PhD boleh. Takut kerja juga tak takut haram. Itu ni makan haram. Allah Rabbi. Ada betul tak? Habis makan haram. Masih dah takut nak kata. Nampak ni tahbih, sapu licin. Nampak? Kerja 7 tahun, habis 7 tahun mana ngamak dah habis dah kerja 7 tahun ni bagi belaka dah. Saya nak alih dah, halal dah. Dah halal lagi bawah. Dah 7 tahun dah. Dah betul dah 7 tahun segi syarat. Syarat mana pula? Nikah dengan anak berang. Ada seorang diri anak. Nampak? Cuma ginilah anak hamba ni, ginilah dia dapat mata. Buta. Dapat mata siap tu boleh tak kira pekok. Dia orang kayu sikit. Lepas tu bekok, lepas tu apa benda bekok segi bisu. Bisu pula. Bisu. Tak apa bisu pun agak asal tangan. Tangan tak ada tangan. Kudung lah kedua-dua. Tapi tak apa asal kaki tak ada kau. Kaki tak ada kau. Jadi awang timu jadi. Dah awang dah mek timu bagi. Dah tak ada arah dah wak gua ni 7 tahun dah. Alam palang nikah. Asalkan halal sudah dak masuk dalam neraka hari akhirat. Rekah cerita malam mengatin lepas akad nikah tu. Masuk dalam bilik kejut kawan tu. Pasal tengok comel sangat. Ayah kata tadi, ayah lah jadi pasal nikah dah. Ayah kata tadi mata buta. Dah ni mata sambung. Buta ke mana? Cik Auli cakap masuk bang. Kawan tu berampuk semua. Takut bini orang lain. Dia ada ya apa ni? Mana? Salam bilik kau. Salam bilik mana pula? Mana orang lain? Aku ada orang je nak. Dah tahu mana? Comel ingat. Apa tu? Dia kata mata tak apa, dah tengok siap. Dah tengok Korea, dah tengok bila Hindustan, bila Tamil dah main apa? Quran hak mau. Tu mata buta daripada melihat barang dosa, barang mungkar, barang maksiat. Tu maksud buta. Dah kata pekak daripada mendengar yang haram. Tak main. Zikir Quran ni anak aku. Kau jaga. Lidah dak mengupak tu bisu. Dah tangan, kaki tak melangkah tempat-tempat yang haram. Tangan tak mencapai yang haram. Nak pegang-pegang lah ni tangan kan ada lagi dia ada orang puang gini ni ada. Ada tapi payah nak jumpa cari ya.
Malaikat kata riti dah tubik ngejatang tu, tubik ngejatang ni, peluk ngejatang ni, tidur macam-macam. Dah nikah dengan timang. Nah, awak lagu mana? Nah, agak bayar. Jadi untung lah. Untung lah. Berkat pernikahan dua orang ni, lahir seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu cerita dia. Kau barang-barang nak uli orang soleh, nak uli alim ulama, mak bapak kena soleh dulu, mak bapak kena takwa dulu, barulah melahirkan anak-anak yang takut kepada Allah. Ni mak bapak dak takut ke Tuhan, nak suruh anak takut ke Tuhan, tak jadi. Anak nak suruh pakai tudung, mak pala tu buang. Jadi doa lah. Atau pasti atau fardu ain mu'i tudung dak ke. Tudung pakai baju ketak pula. Hui bungung-bungung. Nak suruh anak ngaji fardu ain, bagus dah, tapi mak pasal apa dak ngaji fardu ain? Kalau mak ngaji fardu ain, sudah tentu seluruhnya langgar bajunya, langgar tudungnya, labuh tu dah. Tu. Kemudiannya seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dah habis kau dah, kita sambung bila-bila pula. Mudah-mudahan tazkirah pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Sebelum kita tutup majlis pada malam ini, ada satu pengumuman, iaitu Rayuan Derma pada malam ini kita akan kumpulkan dana untuk pengurusan pembangunan sekolah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang kita sediakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخيرة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.